اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan buat selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita, di atas rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita meneruskan kitab hadis 40, jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu kita nak membaca bacaan hadis Nabi, maka seeloknya kita berselawat dahulu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga menjadi barakah, menjadi keberkatan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan sebagai hadis 40, yakni jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu jalan kita nak menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa benda, setiap apa perkara yang kita nak lalui, mesti ada jalan. Kita nak main masjid, mesti ada jalan nak main masjid. Kita nak pergi supermarket, mesti ada jalan nak pergi supermarket. Ini di antara hadis yang menunjukkan jalan-jalan kita nak menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni pada hadis yang kita akan baca pada malam ni, yakni menjadi isteri yang salihah. Menjadi isteri yang salihah. Isteri yang salihah ini, Allahumma salli ala Muhammad, wanita yang bergelar sebagai isteri.
Nah, lelaki bukan isteri, lelaki suami. Wanita yang bergelar sebagai isteri, para isteri perlu meminta maaf dengan suami 2 kali sehari. Yang disebutkan sebagai isteri ni, dia kena minta maaf dekat suaminya 2 kali sehari. Pertama sekali waktu bila? Pertama sekali ketika mana suami nak pergi kerja. Nah, suami bersiap, suami nak pergi kerja. Dan yang kedua, sebelum tidur. Sebelum tidur, bang, minta maaf sudah. Hak lelaki pun jangan ada ego pula. Hak lelaki pun aku minta maaf juga. Ni bini ada minta maaf, lelaki tak minta maaf, tak boleh. Dia mesti dua-dua. Mendahului memaafkan orang itu boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik perhiasan, daripada hadis Muslim, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebaik-baik perhiasan dunia ialah isteri yang solehah. Buka-buka pintu rumah sejuk, tu clear. Buka-buka pintu rumah nampak serabut, pergi. Buka-buka pintu rumah nampak serabut. Buka-buka pintu rumah nampak tenang. Nampak rasa bahagia. Buka-buka pintu rumah ada TO depan. Clear. Ada TO ke, ada kopi O ke, ada cok pisang ke. Nak jadi isteri solehah tu. Sebab itulah nak masuk syurga. Makcik-makcik yang belakang ni. Nak masuk syurga, taat pada Allah, taat pada suami, syurga. Hak laki ni banyak kerja. Nak kena tanya hak nu, nak kena kono hak ni, nak kena kono hak nu. Hak perempuan taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Clear. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Masak tu pun boleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kelebihan seseorang yang menjadi isteri yang salihah. Nak jadi isteri salihah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha, setiap perempuan, setiap isteri yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia suami dia redha, suami dia memaafkan dia, maka pasti masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak seorang isteri, kalau suami dia redha, aku redha apa yang hang buat, aku redha hang sebagai isteriku, aku redha segala-galanya, maka tempat si isteri tersebut adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana satu peringatan daripada almarhum Datuk Seri Hasanuddin. Dia kata apa? Peringatan buat wanita yang bergelar sebagai isteri. Peringatan, so kita ingat. Dia kata apa? Berdosa besar bagi wanita yang sudah bersuami menjalinkan hubungan dengan lelaki lain sehingga membawa kepada keruntuhan rumah tangganya. Sepatutnya sebagai isteri, wanita perlu hormat dan taat pada suaminya, lebih-lebih lagi suami yang baik budi pekertinya. Suami hak baik ni kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita boleh suami, kita boleh suami, sebab itulah jangan kita ambil yang buruk semua.
kena ambil yang baik ada juga. Dalam pohon pokok muktan, dalam pohon pokok mempelam, pasti ada yang baiknya, tak ada yang buruk. Pasti ada yang buruknya, tak ada yang elok semua. Contoh dia apa dia? Contoh dia, walaupunlah ayah hang ni malam-malam tidur, Allah bergegak rumah keroh. Bergegak rumah nak lena tak boleh. Tapi satu baik pak hang ni, birthday mak tak pernah lupa. Hak tu baik dia. Bukan buruk semua, ada juga hak baik. Walaupun mak hang ni mulut aduh tut, tapi masak macam ni, dia ada baik dia. Dia tak mestinya buruk. Ada juga kebaikan dan kebaikan dia. Sebab itulah kena saling memaafi. Semang pandai hak semang depan tu ni muda lagi tuan-tuan tua dah. Itu yang disebut sebagai asam garam. Kata pak saya, dia kata itulah dalam rumah tangga ini, itulah disebut sebagai asam garam. Terlajaknya asam, masamlah ia. Terlajaknya garam, maka masinlah ia. Maka nak bagi sempurna, nak bagi rasa sedap, nak bagi air asam yang kita cicah dengan ikan goreng tu, macam mana mesti macam tu. Air asam tu hak kepok cabai pak tu, hak buah belacan, hak buah asam, hak buah asam tu kena nasi panas pula. Cah pula kena nasi panas pula, kena menu baru naik pula, tengah manis-manis tu cicah ambil papap prup sedap. Macam mana tengok liok saya tengok liok hak tu jadi lah. Nak bagi rasa asam tu, nak bagi rasa masam dan masin. Terlajak asam, masamlah ia. Terlajak garam, masinlah ia. Sebab tu disebut sebagai asam garam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Rawahu Ibnu Hibban. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan menjaga solat 5 waktunya, jika seorang perempuan ini jaga sembahyang 5 waktu dia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Kata Nabi, berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa pula. Bulan 4 ni Ramadan ni macam pejam celak puasa pula dah. Macam mana puasa ke depan ni? Nak takbut bakbut kat rumah ke? Takbut bakbut kat sini. Kita nak puasa, kita nak mayang sana ke? Mayang sini. Harap-harap kita minta pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua hadir rumah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang akan datang ni untuk kita sembahyang sini. Tak apalah, SOP pun SOP lah, tutup hidung pun tutup lah. Jadi boleh mai kita beribadah di sini. Sebab apa? Habis surah dah kami baca kat rumah ni. Sebab apa? Sebab habis surah dah baca. Duk baca inna a'taina wal inna a'taina. Hak tu ya. Kita minta lah pada Allah Ta'ala. Berpuasa pada bulan Ramadan ni. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, menjaga kemaluannya dan mentaati perintah suaminya, dia akan dapat memasuki melalui pintu syurga mana yang dia kendaki. Taat pada adas, jaga sembahyang 5 waktu. Kata Nabi SAW, puasa pula pada bulan Ramadan, jaga faraja, jaga kemaluannya. Dan yang keempat, mentaati perintah suaminya, puasa bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, isteri yang macam ni, pilihlah nak masuk syurga mana yang kamu nak. 5 benda ni yang Nabi sebut.
Nah, tapi saya yakin makcik-makcik belakang tambah lagi mayang sunat. Nah, bukan hak wajibnya. Mayang sunat, mayang witir. Habis mayang witir, habis puasa, sambung puasa 6. Habis puasa 6, sambung puasa lagi. Mau kira puasa. Nah, nak habak kata challenge puasa ni. Kalau kata arwah ayah saya dengan mak saya dikelui. Bang oi. Puasa 6 nak habis ni. Duk pepok pinang, duk belok kat daunnya ni, nak habis ni. Barulah pok tu sedap sikit. Balun puasa 6. Habis puasa 6, masuk pula puasa Zulhijjah. Kira puasa. Bukan setakat kata buat hak Ramadan saja. Tambah pula puasa-puasa sunat, sembahyang-sembahyang sunat. Tempat syurga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah amalan kita. Amalan kita selepas maghrib, jangan kita tinggalkan bacaan suratul Baqarah. Demikian ambil 1 sampai 5 dan 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai tang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ialah pendinding bagi kita ketika mana kita berada pada akhir zaman. Ini akhir zaman ni pendinding kita amai 5 ayat awal 1-5 suratul Baqarah dan juga ayat 3 ayat yang terakhir di dalam suratul Baqarah kita buat sebagai amalan-amalan pendinding bagi diri kita. Di antara keterangannya, di antara keterangan dia kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami agar melayan istri-istri dengan baik dan memberi nafkah zahir dan batin kepada mereka. Allah Taala suruh kaum jantan ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kaum suami ni agar melayan isteri mereka, bukan sekadar batin saja, zahir pun kena jaga. Dua-dua zahir dan batin kena jaga. Tambah pula hak pasang 2, pasang 3, pasang 4, hak lagi jenuh. Jenuh buh gearbox. Tahu gearbox? Jenuh buh punya enjin. Jenuh buh punya enjin. Gearbox pertama tu pun gelong, masuk gearbox kedua, gearbox 3. Pening Pening tuan-tuan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Tanggungjawab. Nak kita apa? Kita nak apa? Kita nak layan kedua-dua isteri tu. Kadang-kadang ketiga-tiga, keempat-keempat jam. Nak bagi puas hati tu bukan senang. Kalau moh dapat ayam goreng, timoh pun kena ayam goreng. Mampu Kalau moh dapat cendol, timoh pun kena cendol. Bukan kata jual kotak dia boleh nikah dah. Dia boleh tak? Dia boleh kata saya tu, jual kotak je nikah dah, tapi tanggungjawab tu penting. Tanggungjawab. Cabaran ya Allah Subhanahu wa taala bagi kita, subhanallah. Kalau yang pertama ni pun kita tak mampu nak didik, tak mampu nak sembahyang sekali, nak baru hak kedua. Sebab apa? Nafsu. Betul tuan. Nak tarbiyah lepa. Nak tarbiyah jadi isteri yang soleh dan isteri yang solehah. Kita nak layan lepa ni. Nak layan dari segi zahir, nak layan dari segi batin. Dan kata pengarang juga, suami juga diiktiraf sebagai ketua dalam memimpin rumah tangga. Ni geng lelaki ni ketua nahoda. Kalau nahoda tak kena lah isteri. Kalau nahoda subuh pukul 7, isteri pun gaduh-gaduh 7 orang. Sebab kita jadi kepala, si suami ni nak jadi ketua, nak tarbiyah. Kalau kata zaman dulu-dulu ni, zaman-zaman saya kecil-kecil ni, kadang-kadang makcik-makcik kampung ni pakai kain terik beban tu ya, pergi sidai baju. Lah ni sebab dah ngaji, semua pergi sidai baju pakai tutup elok dah. Dulu ambil kain batik itu ya. Bukan kata tak erti, betul tak? Tarik kain batik je,
oh itu. Nah, saya ingat lagi lah. Nah, betul. Sidai lepas tu buat ni, buat sorban bulat tu. Tu sidai. Sidai. Sehingga kan kita nak sidai pakaian kita pun jaga-jaga. Nak sidai sotong kering kita pun jangan sampai orang nampak sotong kering dah. Tu nak jaga adab tu. Biarlah pakaian kita sendiri, baju kita, seluk kita, pakaian kita, baju batik kita, kain batik kita saja disidai di luar. Ni dia handuh semua. Spender lelaki, spender dia, baju dia, baju lelaki, bubuh semua. Nampak tu dia. Pai. Tu dia maksud. Seketul orang kata. Sebab apa? Benar ni kita buat. Makcik lekang buat. Dok aku no, agak dok aku. Jangan ada buat sidai tak baik, tak elok. Ada kita. Sebab apa? Bila orang tengok, orang bayang. Betul tak? Tok Bilal? Betul tak? Alah. Dah, bila orang tengok, orang boleh bayang. Benar macam ni, orang boleh bayang. Woi, dia akan bayang, dia akan fikir sebab apa? Benar hak setan. Benar yang hak iblis dia orang fikir, dia tengoknya serik dia fikir tu. Kalau bab ngaji dia tak fikir betul tu. Kalau bab ngaji tauhid, ngaji apa tak fikir tu. Tapi kalau biar fikir bab-bab macam ni fikir perut tu. Dah, macam cerita dia lah kalau kata pi bekas hari. Kalau setakat jual besi-besi tak mau. Sini ubat kuat, mana banyak lu? Hak ubat kuat banyak ke yang hak jual pelam je besi banyak? Hak ubat kuat tu yang berumur ni. Sebab tu kita kena jaga. Nak jadi suami, dia ni sebagai ketua, memimpin rumah tangga. Kalau eloklah si suami itu pimpin, maka eloklah isteri dan anak-anaknya. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Dan bergaullah kamu dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala suruh bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Cakap perkataan yang bahasa yang sopan santun. Nah, kalau kata balik lah ni, duk panggil moh, cuba panggil yang. Syok. Romantik mampu. Bagainya mau gaya hebat. Hebat. Bagus ya tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai kemerah-merahanku. Jangan panggil wahai kehitam-hitamanku. Makcik marah, panggil hitam pula. Panggil pula wahai kemerah-merahanku. Makcik pun gede. Sono. Rasulullah sallallahu biasa tak mandi dengan bini? Mina, bagus. Tak ada masalah. Seperti mana kata Ustaz Hadiruh, dia kata, daripada dia tengok gemah pelik-pelik tu, biar tengok bini kita tu. Dia kata, daripada hang dia tengok gemah-gemah hang teruk-teruk, dia kata, biar tengok bini tu. Dia tengok. Hang tengok kelibuk rasa macam mana? Tak ada rasa apa. Tu nak abang kata iblis. Tengok mah. Tengok. Tengok. Tak ada masalah. Benda ni suami isteri kita. Tak ada masalah. Kecuali kita tengok benda yang lain. Sebab itulah ketika mana bertunang ni, Allah, dia punya kerinduan tu lah. Tapi bila dah kahwin, dia kurang dah rasa kerinduan. Sebab apa? Iblis tak ada dah. Iblis belah. Dia tahan dah kahwin dah. Mana syok dia dah nak kacau. Ni masa haduk hangat-hangat tu lah aku nak kacau. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Jangan tampak, jangan penyepak, jangan berluku, jangan penumbuk. Sebut dalam perkataan yang baik-baik. Bodoh hang ni. Tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah bersama ketika mana dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, jika aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
makan makanan yang aku masak itu dengan begitu banyak, itu bermakna makan yang aku masak itu adalah sedap. Jika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang makan dengan apa? Kurang makan makanan yang aku masak, itu bermakna makanan yang aku masak itu kurang enak. Makcik fahamilah. Buat ke abang, tiba-tiba abang makan 3 buah, tu maknanya hak kita masak tak sedap. Dan ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memasakkan satu makanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Allahumma shalli ala Muhammad, Rasulullah makan. Tiba-tiba dalam makanan tersebut ada rasa yang kurang enak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Aisyah. Bukan panggil Aisyah, wahai kemerah-merahanku, wahai Humairah. Allahu akbar. Aisyah pun mai. Wahai Humairah, wahai kemerah-merahanku, lama aku tidak menyuap makanan dalam mulut kamu. Mailah aku nak suap, kata Rasulullah. Tu bahasa Rasulullah tu. Mailah aku nak suap, lama tak suap. Aisyah datang, Aisyah pun dengar kata Rasulullah nak ni, dia pun gede pi. Dia pun pi nganga. Makan Rasulullah suap dalam mulut dia, barulah dia tahu makanan yang aku masak itu ada kurangnya. Tapi Rasulullah tak cakap, "Woi, awak masak apa ni?" Rasulullah tak cakap. Rasulullah tak marah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abang. Walaupun dalam keadaan yang macam tu, tetapi si isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha rasa bahagia akan teguran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya sembang depan orang yang pengalaman ni. Saya menikah berapa belas tahun mu. Hak ni menikah ni. Yang hak duduk depan saya ni ada anak dah, ada cucu dah. Tapi kita ambil kisah-kisah, yakni sirah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa? Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan. Allah Ta'ala lebih lelaki ini dengan beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, semua sudah boleh pegang, bayar doa abang. Keistimewaan yang kedua, talak berada pada suami. Keistimewaan yang seterusnya, menjadi ketua, boleh buat keputusan suami. Jangan kita ini menjadi suami yang dayus. Bini pakai dalam keadaan yang gini, buat diam. Bini pakai tudung pun tutup kot ni ya. Lepas tu dia buat pink tu. Jahanam. Pakai tudung isteri kita ni sampailah bawah parah dada. Bukan atas dada, bawah pada parah dada. Ada orang yang pakai nikah tetapi stokin tak pakai. Pi juga. Hak sunat pakai, hak wajib tak pakai. Hak wajib tak buat, tak pakai stokin. Kenapa? Tutup aurat kita bagi semua. Sebab apa? Dosa kita ditanggung oleh suami kita. Tak pakai ni, orang panggil apa ni? Apa kepala bapak dan mak dah. Handsok ni tak pakai handsok ni pun Allah kena pula kita dia selak lah. Selak pula nampak bulu ni pula. Satu bulu roma saja pada tangan 80 tahun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jaga. Dahlah suami kita pun kadang-kadang subuh, kadang-kadang terkejut. Kita ada buat yang tu pula jam terus. Kena jaga tengok. Dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Walaupun si isteri itu bekerja, suami kena bagi nafkah juga.
Nah, walaupun bini tu kerja pegawai, dia pun kerja pegawai. Moh noh timah kata, abang tak payahlah, bagi juga. Sebulan 100 hega, sebulan 200 hega. Nah, sehari 50, seminggu 50 ke apa. Bagi dia rasa agak duit kita. Jangan kata duk buat krim tu, tak apalah, gaji hang pun 4,000, 5,000 main dan taki dah, duit nafkah tak bagi, botan rim kereta. Nah, borim, bocah. Nafkah kita kena bagi. Sekurang-kurangnya setahun tu 3 pasang baju. Sekurang-kurangnya baju dekat isteri kita sekurang-kurangnya 3 pasang setahun baju. Makcik kan laki kita bagi berapa pasang setahun? Hanya obagan. Yo bukan dekat 3, 6. Nah. Semua tak hebat kan nyok lah kan. Tang kono aku pun ngajak omong. Dan juga kerana orang laki-laki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para isteri supaya mentaati perintah suami selagi ianya bukan pada perkara maksiat. Selagi mana bukan pada perkara maksiat, taat, ikut. Ada satu kisah. Nah, ini kisahlah. Nah, ketika mana seorang perempuan ini, suami dia nak keluar pergi berperang, maka suami dia ni pesan kepada isteri dia. Nah, Aisyah, duduk moh-moh je, tukar nama lain lah. Cah, aku nak keluar pergi perang ni, Cah. Nah, aku nak keluar pergi perang ni, Cah. Jadi segala kelengkapan dalam rumah semua aku dah sediakan dah. Cukup. Aku pi dan aku balik. Makanan semua, beras apa semua cukup dah. Jadi aku nak keluar. Maka moh tu pun, Aisyah tu pun dia kata tak apalah abang biar. Nah, duduk seminggu ayah Aisyah tu sakit. Nak abang kata ni, nak abang kata suami, nak abang kata isteri taat ni. Nah, tiba-tiba ayah Aisyah sakit. Maka orang kampung Aisyah pun mailah jumpa Aisyah. Aisyah, pak hang sakit, hang tak mau balik ke? Aisyah kata tak boleh balik sebab aku belum dapat keizinan suamiku. Aku belum dapat keizinan suamiku, jadi aku tak boleh balik. Maka pak tu pun nyong lah balik. Duk seminggu 2 mai pula. Cahoi, pak hang tenak ni, awak tak pergi balik lagi. Tak boleh balik. Suami aku tak pergi balik. Suami aku keluar bekerja, keluar pergi berperang. Dia tak benarkan aku keluar. Aku tak boleh langgar akan perintah dia. Pak tu baliklah. Balik dengan bengang apa punya bodoh cah ni noh. Orang suruh balik, pak tu bukan orang lain tu. Pak tu. Maka mai pula 2 minggu 3 minggu berikutnya mai dia baca, cah, pak hang dah touch and go, smart tag mau cukup dah, meninggal. Nah, pak hang ni dah meninggal ya. Hang tak nak balik cah. Saya kata aku tak boleh balik lagi sebab aku belum mendapat keizinan suami aku lagi. Maka Syah bermimpi bahawa ayah dia berada pada tempat yang begitu tenang, berada pada tempat yang begitu gembira sebab dapat mendidik Syah ni menjadi isteri yang solehah, perempuan yang baik. Maka syurga. Nah, maka syurga. Suami dapat pimpin isteri menjadi isteri yang solehah, syurga. Nah, dapat pimpin anak-anak menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah, syurga. Tak dapat pimpin, dia pegang kaki kita, abang nak pergi mana? Abang nak pergi mana? Dah rentak kaki, abang tu pula kaki sebelah kaki putih, pajak kepala. Masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut neraka Allah. Oleh sebab itu Allah mewajibkan para isteri supaya mentaati perintah suami selagi ianya bukan pada perkara maksiat. Selagi bukan perkara maksiat, ikut. Maka tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah mereka sebelum mendapat keizinan dari suami terdahulu. Ni masalah dia ni. Selagi mana tak dapat izin suami, jangan bagi siapa-siapa masuk. Walaupun Bangladesh, walaupun Pakistan.
Macam manis. Ada mai tu ya. Ada macam manis. Kapek ini banyak murah. Mampu. Nah, macam manis bungkus kali macam manis kali. Nah, kadang-kadang orang dulu dia biar. Laki tak ada, dia duduk seorang. Bagi puak Pakistan termasuk. Jual kapek ini, kapek macam banyak tebal. Banyak cantik, banyak sedap. Utang dululah makcik. Laki keluar pergi kerja, abang beli kapek lagi 2, mampu. Nah, masuk hak tu pun orang lain masuk pun dalam rumah tu pun dapat dosa dah. Sebab apa? Belum keizinan suami. Antara isteri yang solehah. Kita dengar molek kali ni. Di antara tanda-tanda isteri yang salehah, suami merasa tenang hati bila memandangnya. Suami tinggal kata tenang hati. Kalau di luar kita boleh pakai wangi-wangi, di rumah pun kita pakai lah wangi-wangi sama. Ni kadang-kadang ada pihak berganyok, alhamdulillah. Saya tak ada masalah. Di Zimbabwe Afrika bukan di sini. Ni kadang-kadang bubuh bedak bubuh bedak sejuk tu 1 kali penampak, 2 kali penampak, 3 kali penampak. Bini laki pun tujuk macam tu dah. Pakailah bagi sempurna sikit. Pakai baju kelawak apa ke. Kelawak tak ada baju biar pipi bubuh deodoran sikit. Bagi wangi sikit. Kadang-kadang hak isi bekerja. Kadang-kadang kita balik tegur anak-anak kita. Hampir kerja sikit punya lawa. Hang duduk dengan lelaki hang muka berkarat. Pi tempat kerja ni Allah. Kadang-kadang saya dah tegur lah. Hang ni kalau pi tempat kerja amboi lipstick. Sak-sak kala nu, sak-sak kala ni, sak-sak kala nu, sak-sak kala ni. Minyak wangi sak-sak wangi nu, sak-sak wangi ni, sak-sak wangi nu. Meduk dengan kita. Bu bawang. Tak bawang. Kadang-kadang kena habaq dekat anak-anak kita macam tu. Di luar hang cantik, dalam pun kena cantik. Jangan semata-mata pi dalam keadaan macam tu saja. Sebab itulah dalam Syama'il Muhammadiyah, minyak wangi ni yang dikatakan sebagai minyak wangi. Kalau perempuan warnanya terang, wanginya kurang. Bukan wangi. Kalau lelaki kurang warnanya, kuat wanginya. Tu minyak wangi kita pakai. Minyak wangi yang dipakai, yang perempuan kena pakai, biarlah terang warnanya, kurang baunya. Kalau hak lelaki pula, biarlah kurang warnanya, kuat wanginya. Ni kadang-kadang pakai ni dengan serlung. Dia pakai tang ni traffic light nak bagi. Wangi bah. Hak tu pun orang datang dah benda-benda yang pelik-pelik. Benar juga. Tak betul juga ni. Suami merasa tenang bila memandangnya. Apabila disuruh melakukan sesuatu, dia akan taat. Dan apabila suami tiada di rumah, dia akan menjaga harta suami dan kehormatan dirinya dengan baik. Ni isteri yang salehah. Apabila laki suruh abang lah lapak gulai lah, kira hak tu je mampu. Tu hak jenis menjawab tu. Hak jenis kata sekali balas 20 kali tu. Buat kopi Ustaz, amboi petak dan rehat langsung Ada. Bukan saya nak kata ada. Mai awak bang, amboi ke awak dia. Kita letih tak? Cubalah hampir urut Ustaz. Urut Ustaz. Kadang-kadang suami cakap sepatah, isteri balas 20 patah. Allahu Akbar. Neraka macam kita nak duduk neraka lah. Kita semayang tungin balik, semayang tungin balik, semayang tungin balik, lelah kali hang neraka kat suami hang neraka. Aku hak suami kok leh pula nak kena. Bukan kata hak isteri lah, hak suami pun ada tanggungjawab juga. Silat tanggungjawab dia neraka juga. Apabila disuruh melakukan sesuatu, dia akan taat. Suruh buat apa pun buat selagi mana tidak bertentangan dengan maksiat.
selagi mana tidak bertentangan dengan syariat, dia akan buat. Nah, ada satu cerita lagi. Nah, si Sri ni, dia hidangkan makanan di atas meja dan diletakkan satu rotan di atas meja. Diletakkan satu rotan di atas meja. Maka ditanya, buat apa hang letak rotan atas meja? Dia kata apa? Kalau aku masak tak sedap, aku nak suami aku yang rotan aku, sebab aku masak tak sedap. Agak makcik lekang lepas itu, masak pecah beluh nak taruh rotan pula, pasal ni apa tahu tu. Sebab itulah ketika mana suami makan ni, duduklah seketika dengan lebah. Walaupun kita ni tak larat ni, duduk sat, ambil kuah ayam bubuh, ambil kuah ikan bubuh. Abang nak makan apa? Baru tu dah ada keluarga aku syurga aku. Dengan jadi macam keluarga aku neraka aku. Nah, tapi kadang-kadang kita ada heran. Awak lah abang aku ni layan ambil dah duk pi ke dia kopi mindam kok, tak payah tu. Jenis tak dam. Jenis duk ada dapat haji dah. Haji tak larat haji lah. Tak payah kan tu. Kita hanya berdoa pada Allah Ta'ala. Dan lagi dia kata apa? Dia akan menjaga harta suaminya dan kehormatan dirinya dengan baik. Isteri yang salah. Sebagai meraih kejadian wanita yang bersifat lemah. Lembut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan ke atas wanita berjihad. Allah Ta'ala tak wajib bagi perempuan ini berjihad, tetapi ada juga kaum wanita yang berjihad melawan musuh, seperti mana di dalam perang bisi. Seperti mana di dalam perang bisi di antara Kedah dengan Siam. Waktu itu tuk-tuk nenek kita banyak turun perang. Banyak tuk-tuk perempuan yang galas senjata ni turun jihad kok. Nah, walaupun depa ini tidak diwajibkan ke atas mereka berjihad, tapi lepas turun juga. Untuk apa? Untuk nak memenangkan Islam, untuk tak mau nak bagi Kedah ni jatuh kepada orang. Kalau ikut Pulau Pinang belah sini ni semua Kedah ni. Kalau ikut Pulau Pinang semua belah Kedah. Sebab itulah satu tempat di Penang mesti ada di Kedah. Tanah Merah ada di Kedah, di sini pun ada. Macam di mana Tempoyak di sini pun ada, di Kedah pun ada. Semua ada. Kalau ikut Kedah ni besar, tetapi ada pengkhianat daripada kalangan orang Melayu Kedah sendiri yang jadi pengkhianat. Dan lagi juga dia kata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan ke atas wanita berjihad solat Jumaat. Tak wajib perempuan solat Jumaat, tapi boleh tak? Boleh tidak masalah. Mai lah Jumaat. Kalau masjid ada 2 tingkat, naik atas mai Jumaat. Tidak wajib mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Tak wajib perempuan ni nak mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya, tak wajib. Tapi kalau sekadar dia nak bantu suami dia, okey lah. Nak okey lah. Abang beli susu, Timah beli pampers. Kan? Abang minggu ni abang beli lok, bulan minggu depan Timah beli. Tak ada masalah. Tetapi kalau isteri tu minta balik, maka suami tu kena bagi, mampu. Sehingga kan duit dalam dompet kita pun, kalau kata isteri nak ambil pun boleh, tetapi kenalah ada adab-adabnya. Mintalah izin dulu. Kena duit lain tu nak biar duit kereta, tengok cerah, jam. Minta izin nak ambil boleh, tak ada masalah, tetapi mintalah keizinan kepada suaminya dahulu. Mereka diberi laluan mudah untuk ke syurga, iaitu hanya dengan menjaga solat, puasa, kehormatan diri dan mentaati suami. Hak saya sebut ni laluan mudah untuk para isteri nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isteri yang solehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Sebab tu nasihat kata apa? Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati. Tak arti dah teratur lah. Kok siapa boleh sambung lah. Hamba boleh sambung tak? Tak tahu apa tak boleh boleh sambung. Saya tak arti teratur lah.
Nah, saya kalau birthday bini saya aja, selalu buat rekam. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati. Betul? Betul boy? Tak kerti abang lah. Allah salam. Isteri yang soleha merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Mereka menjadi penghibur, peneman dan pembantu suami dalam menjalani kehidupan. Ini abang kata, kalau kata suami ketua, si isteri itu sebagai pembantu, tukang hibur, tukang gelak ketawa. Sebab itulah bila kita dah tak ada bini, kita duduk seorang-seorang, baru kita terasa kalih kok kiri tak ada, kalih kok kanan tak ada, mendengur supaya ayam kena hawak oh. Lepas tu lebay pun duduk macam tu dah. Mula seminggu duduk macam tu lebay, sebulan duduk macam tu. Lepas tu baju pun lama-lama jadi macam 4 busu, jadi 4 order terkalih kat tu baju. Menikah baju 4 order pun jadi elok balik. Jadi sunyi. Sebab itulah ketika mana ada, kita buat tak tahu, tapi bila tak ada, kita akan rasa kehilangan yang amat kita kehilangan. Macam saya sendirilah. Waktu bini tak pergi kursus, tak sembang. Kena dia pergi kursus seminggu, mendengur. Kali kok kiri tak ada, kali kok kanan tak ada, bori mampu. Tu baru pergi kursus, tu tak piang lagi. Kalau mati Allah jemput, Allah Akbar. Lagi pening. Waktu ada kita tak hargai, waktu tiada barulah kita fikir balik, menghargai balik suami kita dan juga isteri kita. Peneman dan pembantu suami dalam menjalani kehidupan dunia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama didik anak-anak menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Di antara keluarga yang bahagia iaitu keluarga yang dapat memimpin anak-anaknya, isterinya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah keluarga yang bahagia dan keluarga yang berjaya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang pada tahun depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat Yasin lepas sembahyang ke ataupun sekarang? Terus Yasin okey.